Rekan saya, terima kasih Datuk Speaker. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada semua rakan-rakan senator sekalian. Datuk Speaker, saya ingin menyatakan sokongan penuh saya terhadap pindahan ini, yang saya kira merupakan satu langkah progresif dalam usaha untuk meningkatkan sistem dan struktur keselamatan sosial tenaga kerja negara kita, tidak mengira sama ada tenaga kerja tempatan maupun tenaga kerja asing, serta memastikan sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif dan selari dengan piawaian antarabangsa. Pindahan ini juga merupakan satu langkah yang mencerminkan keadilan dalam sistem pasaran buruh negara dengan memperluaskan liputan caruman KWSP kepada pekerja bukan warga negara. Dengan mewajibkan caruman ini, kita bukan sahaja memberi perlindungan yang lebih inklusif dan mampan kepada pekerja, tetapi juga menstabilkan struktur gaji kebangsaan dan kos tenaga kerja negara. Saya percaya pindahan ini akan mengurangkan jurang kos buruh antara pekerja tempatan dan asing. Kalau sebelum ini, ramai majikan lebih cenderung mengambil pekerja asing kerana mereka tidak perlu dan tidak wajib mencarum KWSP bagi pekerja bukan warga negara. Dengan pindahan ini, caruman KWSP yang akan diwajibkan kepada semua pekerja asing yang mempunyai permit kerja yang sah akan menyebabkan kos mengambil pekerja asing dan pekerja tempatan akan menjadi lebih seimbang. Justru itu, saya percaya pindahan ini dapat mengurangkan insentif majikan untuk terlalu bergantung kepada tenaga kerja asing yang lebih murah, sekaligus membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Apa yang membimbangkan saya ialah, adakah dengan pindahan ini, kita secara tidak langsung akan menggalakkan majikan untuk mengambil pekerja asing yang tidak mempunyai dokumen dan permit kerja yang sah. Perkara ini saya lihat dari konteks tenaga kerja di Sabah. Kita sudah sejak maklum kalau di Sabah terlampau ramai mereka yang tidak mempunyai dokumen, bukan warga negara, termasuk mereka yang tanpa kerakyatan. Jadi saya ingin bertanya bagaimanakah kerajaan akan memastikan semua majikan akan patuh kepada peraturan ini. Adakah kita mempunyai mekanisme pemantauan yang mencukupi untuk mengelakkan eksploitasi dan ketidakpatuhan? Dan apakah langkah pemantauan untuk memastikan majikan tidak mengambil pekerja yang tidak sah, terutamanya di kawasan-kawasan yang mempunyai ramai tenaga kerja asing tanpa dokumen dan tanpa permit kerja yang sah. Seterusnya, Datuk Speaker, pasal 10 yang menyentuh tentang kadar caruman. Saya ingin mendapatkan penjelasan daripada Kementerian Kewangan, apakah rasionalnya kadar 2% ini? Kalau sebelum ini kadar caruman pekerja bukan warga negara ditetapkan pada kadar 11% dan majikan RM5. Apakah yang akan berlaku kepada pekerja asing yang sedang mencarum pada kadar 11% ini kelak? Adakah mereka mempunyai hak untuk mengekalkan kadar caruman 11% ini atau caruman mereka wajib diturunkan kepada 2%? Begitu juga di pihak majikan. Adakah mereka mempunyai hak untuk mengekalkan RM5 ini atau wajib mencarum pada kadar 2% selepas pindahan ini berkuat kuasa? Adakah pekerja asing ini diberikan hak untuk menambah caruman secara sukarela di bawah pindahan ini? Dan terakhir, untuk memberikan keadilan kepada semua pihak, adakah tempoh peralihan diberikan kepada majikan untuk melaksanakan tanggungjawab mereka di bawah pindahan ini kelak? Perkara seterusnya, Datuk Speaker, kita perlu melihat pindahan ini juga dari perspektif yang lebih luas. Saya juga berpendapat kita bakal melihat manfaat dan impak yang positif terhadap tahap perlindungan sosial pekerja dan manfaat kepada ekonomi kita. Selama ini secara amnya pekerja bukan warga negara yang bekerja di Malaysia dalam sektor kritikal seperti pembinaan, perladangan dan perkhidmatan tidak mempunyai jaminan simpanan masa hadapan. Jika berlaku sesuatu kepada mereka seperti kemalangan, kehilangan pekerjaan atau kecederaan, mereka sering tidak mempunyai perlindungan kewangan yang adil. Jika kita lihat di negara lain, amalan ini bukanlah sesuatu yang baru. Di Singapura, pekerja asing diwajibkan mencarum dalam Central Provident Fund (CPF), walaupun dengan kadar yang lebih rendah berbanding pekerja tempatan. Negara-negara Eropah juga mempunyai sistem perlindungan sosial bagi pekerja asing. Manakala kita di Malaysia, perlindungan sosial pekerja asing ini dilihat sebagai satu option dengan izin dan bukannya kewajipan. Dengan mewajibkan caruman KWSP kepada mereka, kita akan memberikan mereka perlindungan sosial yang lebih baik, memastikan mereka mempunyai dana persaraan jika mereka bekerja di Malaysia untuk jangka masa yang panjang, menikmati faedah simpanan persaraan
dan dividen tahunan yang ditawarkan oleh KWSP serta mengurangkan kebergantungan mereka kepada bantuan kebajikan di kemudian hari. Tanpa simpanan persaraan, ramai pekerja asing mungkin menjadi beban sosial kepada negara kelak. Langkah ini juga dilihat akan membantu menstabilkan pasaran buruh dengan mengurangkan jurang kos antara pekerja tempatan dan pekerja asing. Sekaligus memastikan majikan memilih pekerja berdasarkan kemahiran dan produktiviti, bukan hanya kos yang lebih rendah semata-mata. Malaysia tidak boleh lagi bergantung kepada ekonomi berasaskan tenaga buruh murah, sebaliknya perlu membina ekonomi yang lebih mampan dan berdaya saing, berteraskan kemahiran, inovasi dan kestabilan kewangan. Datuk Speaker, salah satu aspek penting dalam menarik pelaburan asing ialah kestabilan ekonomi dan dasar buruh yang adil serta berdaya tahan. Dengan pindahan ini, Malaysia telah menunjukkan kepada dunia bahawa kita mempunyai satu sistem perlindungan sosial yang kukuh, adil dan stabil. Ini saya yakin akan dapat meningkatkan keyakinan pelabur untuk menanam modal dalam negara kita. Pelabur antarabangsa juga semakin berhati-hati dalam memastikan mereka melabur di negara yang mematuhi standard buruh yang diiktiraf dunia, termasuk prinsip yang digariskan oleh Pertubuhan Buruh Antarabangsa. Ini juga dapat mengelakkan risiko kesekatan perdagangan atau tindakan undang-undang daripada negara-negara rakan dagang yang menitikberatkan hak pekerja. Negara seperti Singapura dan Korea Selatan telah menunjukkan bahawa sistem simpanan persaraan yang kukuh boleh menarik lebih banyak syarikat global untuk melabur dan menempatkan operasi mereka di negara tersebut. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, terdapat laporan antarabangsa yang mengkritik Malaysia kerana eksploitasi pekerja asing dalam sektor seperti peledangan dan pembuatan. Pindaan rang undang-undang ini membuktikan bahawa Malaysia komited untuk melindungi semua pekerja termasuk pekerja asing dan menghapuskan tanggapan negatif terhadap negara kita. Namun dalam kita menyokong pindahan ini, beberapa persoalan perlu ditelitikan. Persoalan yang pertama, adakah majikan sudah bersedia untuk menanggung kos tambahan daripada caruman wajib ini dengan keadaan kos sara hidup yang kian meningkat? Sebagai contoh, dalam sektor perdagangan dan pembinaan masih bergantung tinggi kepada tenaga kerja asing. Kerajaan harus mengambil kira tiada kenaikan kos yang melampau kepada majikan sehingga menjejaskan daya saing perniagaan mereka. Persoalan yang kedua, bagaimanakah kita memastikan pekerja bukan warga negara memahami hak dan tanggungjawab mereka dalam skim caruman ini? Kesedaran dan pendidikan adalah penting. Jika mereka tidak memahami sistem ini, ada kemungkinan majikan atau ejen mengambil kesempatan terhadap ketidaktahuan mereka. Kita perlu pastikan sistem komunikasi dan penyebaran maklumat jelas untuk semua pihak. Datuk Speaker, kesimpulannya, pindahan KWSP ini saya lihat bukan hanya sekadar memberi manfaat kepada pekerja asing dan tenaga kerja tempatan, malah ia adalah strategi jangka panjang untuk memperkukuh daya saing Malaysia di peringkat antarabangsa. Ini adalah satu langkah ke arah pembangunan ekonomi yang lebih mampan dan berdaya maju. Saya percaya dengan kelulusan pindahan ini, kita sedang menuju ke arah Malaysia yang lebih stabil, berdaya saing dan progresif dalam pasaran global. Dengan ini saya mohon menyokong. Sebelum selesai, ya, boleh saya mencelah sedikit? Kita pulang kepada YB tu. Dah nak berlaluan dah. Okey. Terima kasih. Terima kasih yang berhormat. Sebentar tadi ada diutarakan pandangan bukan saja dari YB tetapi daripada rakan kita YB Senator sebelum ini berkaitan dengan mereka yang masih tidak mempunyai dokumen, dan di Sabah ini memang dikenali terdapat warga-warga asing yang ramai kehadiran mereka di Sabah yang memang sudah berdekat lamanya, dan mereka ini adalah generasi ketiga, keempat pada waktu ini. Dan ada pandangan mengatakan bahawa untuk menggunakan mereka sebagai tenaga bekerja di sektor-sektor kritikal seperti sektor pembinaan dan juga seperti perladangan. Ada juga seperti yang dikatakan tadi, adakah yang berhormat setuju jika pihak kerajaan bersetuju untuk membenarkan golongan ini bekerja di sektor-sektor seperti yang dikatakan, untuk mereka juga dihantar ke negeri-negeri lain di Malaysia, di seluruh Malaysia ini,
untuk memenuhi sektor-sektor kritikal seperti pembinaan dan perladangan ini yang memang kekurangan di negeri-negeri di seluruh Malaysia ini. Apa pandangan yang berhormat? Terima kasih. Saya kira itu satu pandangan yang sangat baik daripada AYB Senator Nelson, dan saya rasa itu juga akan dapat membantu dari segi tenaga kerja di negara kita. Sila saya mohon masukkan dalam perbahasan saya. Terima kasih. Dipersilakan